daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tak diguna pakar dalam masa pakar sekarang. Tak boleh guna pakar. Arti tak boleh pakar syariat hukum yang terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu selain daripada Al-Quran, maka tak diguna pakar, dihazah, dihenti, ditamak tempoh, disunduk undang-undangnya. Walaupun tidak bersunat. Tapi ayat-ayat lain contoh kita kata beberapa undang-undang diguna pakar dalam kitab yang ada termasuk kitab juga sama dengan Al-Quran pun ada. Ada Al-Quran mulai cerita kesekian-sekian. Begitu juga diceritakan dalam kitab Taurat sebagai contoh. Kitab Injil bagi Nabi Isa alaihissalam. Begitu dengan halal, haram mencuri, haram berzina. Dalam kitab Injil begitu juga haram. Sebab itulah puak-puak Kristian, puak-puak Al-Masihri, dia tahu bahawasanya kitab ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada agama yang ada atas muka bumi ini, hak agama asalnya, syariatnya datang daripada Allah Taala. Hak lain yang ada bukannya 3 agama saja. Pertamanya kaum Yahudi. Puak-puak Yahudi ini syariatnya asalnya datang daripada Allah Taala. Dia panggil agama ni agama samawi. Tetapi oleh kerana Rasul dia telah mati, telah wafat, telah meninggal dunia, maka ganti dengan Nabi kita Muhammad syariat terdahulu. Tak pakai wajib dia beriman dengan Al-Quran, wajib beriman kepada Rasul. Maka dia beriman kepada Allah Taala. Bagi lagi kepada Rasul Nabi Muhammad, dia tidak beriman, dia engkar, maka kubur dia. Begitu juga yang kedua, agama yang kedua, agama samawi datang daripada Allah Taala juga dikatakan agama daripada langit. Agama mana? Yahudi, Nasrani, Kristian. Itu agama asalnya datang daripada Allah Taala, syariat dia, undang-undang dia. Tetapi dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa dia. Tak sih beriman kepada Nabi Muhammad. Pada kubur juga berjaya. Maka Al-Quran bagi kita agama Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama terdahulu Nabi syariat dia wajib kena ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke akhir zaman. Maka dia tersedu. Dan kita sebagai umat Islam pada hari ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Al-Quran, beriman kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan beriman kepada kitab-kitab, iaitu kitab Al-Quran, Al-Aqsa dan 100 lagi itu kecil-kecil berbanding dengan kitab-kitab Al-Quran itu. Wajib semuanya kita beriman percaya bahawasanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat terdahulu dan umat-umat sekarang juga dan umat-umat yang akan datang. Dan yang keempatnya wa'usuli, beriman kepada Rasul-Rasul. Artinya percaya aku akan segala Rasul-Rasulnya. Sebagaimana kita maklum, Rasul Nabi lagi pula Rasul ini banyak, tidak terhingga banyaknya di belum bilangan. Maka para ulama membuat kiraan, buat analisa, kita kata kira bilangan para Nabi itu yakni sekati 204,000. Cuma mana ya? Sekati ini 100,000, Selasa 10,000. Jadi 220,000, 124,000 kesemuanya di atas satu tahun ulama buat kajian kira-kira lebih 124,000 nabi-nabi yang terdahulu semua sekali. Nabi saja. Manakala Rasul di atas yang pertamanya selama 313 oleh Rasul saja. Nabi lagi pula Rasul 313 orang. Hak wajib kita ketahui dan ada sebut dalam Al-Qurannya sebanyak 25 orang Rasul. Hak ini wajib kita kena tahu, wajib kita kena ingat. Paling-paling tidak kita kena bela satu persatu. Kita tak boleh bela satu persatu apa anak cucu kita pun. Paling-paling tidak kita bela kata Muhammad ni Rasul ke tidak? Rasul. Kaji Rasul ke tidak? Ya dah juga kata dia penyakit. Tak ada dalam orang hati. Umpamanya 25 orang Nabi dan pula Rasul mulai daripada Adam hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya harus Nabi ke tidak, Rasul ke tidak? Harus dia dari masuk dalam berlima kan? Boleh kira dia. Ya ada. Kalau ni Rasul ke tidak? Ya ada. Kalau ni ada pada? Tak. Lagu tu dikira boleh dia. Walaupun tak sebeda berapa sampai 25 orang tadi. Kalau 25 ni wajib kita mengetahui satu persatu boleh membeza antara Rasul dengan tidak Rasul. Yang termaktub dalam Al-Quran. Cuma itu boleh kira dia. Paling-paling comel kita boleh beda. Satu persatu 25 orang dan 10 Rasul. Berbeza dengan nama lain. Nama-namanya lain. Kok nama ni nama Rasul ke tidak? Kok nama ni Rasul ke tidak? Kita boleh beza. 25 orang wajib kita percaya semuanya dan wajib kita mengetahui dan boleh beda satu persatu selama 25 orang. Kalau kita ada khilaf di kalangan ulama. Yang lima di kalangan 25 tadi di kalangan ulul azmi. Mana ulul azmi apa mana? Yang ini di kalangan Nabi 5 orang ni yang banyak menerima pujian daripada Allah dan banyak menerima kesabaran semasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yang pertama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengirimi Nabi kita selepas daripada Nabi kita iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan mengirimi selepas daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan Nabi Musa alaihi salam selepas daripada martabat yang selepas daripada Nabi Musa iaitu Nabi Isa alaihi salam martabat kedudukan selepas di bawah daripada Nabi Isa alaihi salam iaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam. 5 orang ini dikatakan Nabi Rasul yang berpangkat ulul azmi. Mudah-mudahan kita kali sekolah dan 5 orang ini. Dia pangkat tinggi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi. Dia 5 orang ini menerima pujian daripada Allah lebih kuat berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga Nabi kita Muhammad mendekat dengan jabaran Abu Jahal itu nak bunuh. Tapi sabar tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apa cara sekali. Begitu dengan Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud di kebakar tetapi sekali tetap takwa tak tinggal ajaran seruan ajaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Api-api kita Nabi Ibrahim kata. Sehingga api itu yang menjadi sejuk. Itu kisah dia. Begitu dengan Nabi Musa alaihissalam berdebat dengan Fir'aun. Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun. Fir'aun dia mengatakan dia telah ana rabbul a'la. Apa saja dia kata mesti kena buat, mesti kena itu. Sehingga kata setengah ulama sehingga mana dia kata apa saja dia nak buat mesti kena tunggu, mesti kena taat. Sebaliknya tak taat dia bunuh hidup-hidup. Sebagaimana masih yang tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tubuh mereka tubuh gila. Itu iman masih berdebat dengan Nabi Musa. Begitu dengan Nabi Musa sendiri. Dan diikuti dengan Nabi Isa alaihissalam berdebat dengan kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam berdebat dengan kaum dia sehingga mana sehingga dibunuh. Pada mulanya diajak kaum dia beriman akhir sekali nak bunuh, maka kaum dia dakwa nak bunuh, nak salib. Maka akhir sekali Allah Subhanahu wa taala angkatkan Nabi Isa hakiki hak sebenarnya hingga ke langit, berada di langit yang ketiga tak silap hamba. Maka disangkakan salah seorang di kalangan dia tiba rupa sebagai Nabi Isa, kata dia salib dah, kena bunuh dah Isa. Hak bunuh sebenarnya bukan Nabi Isa sungguh, kaum buah dia di kalangan dia. Allah Taala alih rupa salib dia kata kaum Nabi Isa. Dan begitu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri berdebat dengan kaum dia. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Aku ajak, aku dakwah kaum aku siang malam. Tapi tak ada beriman habis sekali. Lagi bahkan tidak pertama beriman, bahkan keluar lagi kamu dia. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada apa lagi. Habis sekali Nabi itu berdoa minta tak ada panggil lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kaum dia minta lagi. Dan tak sembunyi, kau mana dia mengajar, dia banyak tanya ni, tengok tak saya dengan bencinya, jepit gaji kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhir kali itu kata,
Fakultus taufiru rabbakum, itu aku bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau mau bertobat, aku minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala hancur semua pokokmu. Akhir sekali, faqala nuhu rabbi la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Tuanku, maaflah kalau kecil mula-mula buah kau kafir tak sepingin kalau baik-baik tahu ni jadi kosong kami. Akhir sekali beranak anaknya tak kukuh kepadamu. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala bala dengan hujan tengok akhir Tuhan habis seluruh umat-umat di kalangan Nabi Nuh alaihi salam, termasuk anak bini dia tak boleh juga kepada dia. Dengar kata umat-umat yang terdahulu sebagai pengajaran kepada kita. Kalau ni tak peliklah kerana tubuh ruang itu lebar. Kita istilah dia kita kata pun kerana umat-umat terdahulu itu sebagai sunnatullah. Tak sebenarnya anak-anak Nabi mewarisi ilmu di kalangan dia. Tidak artinya anak di kalangan para ulama, alim ulama itu mewarisi ilmu dia, maka ilmu tidak mewarisi dengan bapa dan keturunan, bahkan ilmu ini diwarisi dengan sebab mengaji belajar keturunan. Maka sebagai kesimpulan kepada kita, marilah sama-sama kita berusaha supaya kita belajar ilmu, hadirlah mana-mana majlis ilmu, belajarlah ketika mana kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keupayaan dengan apa saja kemudahan, kemewahan, nikmat ada di kita di keselesaan kehidupan dengan mewah hidup berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, berbanding dengan masyarakat kaum-kaum negara-negara lain dengan kesusahan, dengan perang, dengan malam petakonya. Kita sentiasa dengan nikmat, kemewahan, kesenangan selagi kita beriman, kita mentauhidkan Allah, beribadat kepada Allah, nescaya Allah akan bantu dan tolong kita dengan keamanan serta limpah kurnianya. Sekiranya mana tidak ada seorang beriman, tidak ada seorang pun semayang beribadat kepada Allah, di ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun suatu bala dan akhir sekali menjadi suatu kehancuran atas muka bumi, dikatakan kiamat. Jadi untuk itu sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melindungi kita. Kata dia yang keempat, beriman kepada Rasul, dan yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Percaya aku akan hari kiamat. Percayalah kawan bahawa seorang kita ni beriman kepada hari akhirat dan mesti depan ada berlakunya hari akhirat. Beriman bahawa kita akan dibangkit semula, kita akan dibalas dengan suatu pembalasan, kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di ketika itu kita akan diberi sama ada untungan atau untungnya. Dikatakan beriman yang benar, beriman yang qadari khairihi, beriman yang qadar dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Beriman bahawa semua untung baik dan untung jahat ini semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni Tuhan nak buat syurga apa? Harus bagi Allah. Kita ni ketentuan daripada Allah Ta'ala, sudah neraka bagi kita, itu merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesemua ini dikatakan hukum iman, beriman dengan hukum iman yang perkara. Kesemua itu kembalinya kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila akhirnya kata dia maka hukum syahadat itu empat perkara. Ila akhirnya Wallahu a'lam bishawab. Wa ila ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa na'udzu bika wasi'ah wa arzaqan wasi'ah wa amwalan katsiratan mubarakah wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatan khatimah wa anta khairul raziqin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita pakai bawah ni apa tak saya insya-Allah kita akan baca minggu depan lagi. Kita baca kitab ini secara bergilir insya-Allah minggu depan ni. Sudah terpasti kita balik dan jaga umrah minggu depan ni bila dia lah. Selasa